Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Dr. Fadlullah bin Tukiman, Pegawai Perubatan Unit Kesihatan Awam lah. So hari ini kita akan buat bengkel VI Fitter secara virtual lah. Terima kasih kepada semua peserta. Pada tahun ni kita ada lebih kurang 43 orang peserta lah yang mendaftar secara sukarela dan kita sudah saring dan kita dah terima lah sebagai peserta untuk tahun ini. Okey, sebagai introduction, uh, hari ini bengkel kita hari ini akan berlangsung secara virtual selama lebih kurang 4 jam lah sampai pukul 12.30 nanti. So untuk permulaan pada 30 minit yang pertama ini akan diberikan oleh saya berkenaan dengan talimat program. Ini isi kandungan saya punya presentation pada pagi inilah. So bermula dengan pengenalan VI Fitter, and then saya sentuh sedikit berkenaan dengan buku dari pemakanan, dan juga saya share ada 2 video lah perkongsian bekas peserta yang telah berjaya join program pada sebelum ini. Okay. So iFitter tu bermaksud I Fit and Eat Right lah. So ini adalah program daripada KKM. Kita tambah V dekat ujung awal tu ialah disebabkan oleh kita buat secara virtual. Disebabkan oleh faktor PKP ni lah. So kita tak boleh nak buat khusus secara depan. So kita bengkel ni kita buat secara virtual, tapi yang untuk aktiviti-aktiviti selepas ni bergantung pada situasi PKP lah. Doa-doa selepas 18 Februari ni, kalau PKP ditamatkan ditukar kepada PKPP, mungkin kita boleh buat aktiviti secara berhadapan. So berdasarkan penilaian Cospan pada last year, bila semua staff-staff yang datang membuat saringan ni, kita mendapati lebih daripada 40% daripada staff kita mempunyai masalah kelebihan berat badan yang juga obesiti, iaitu BMI lebih daripada 25. Kalau obesiti, BMI lebih daripada 30. So ni memberi maksud yang walaupun kita staf hospital yang sibuk bekerja, tapi kita tak mampu untuk mengekalkan berat badan yang ideal lah atas beberapa faktor lah. Kita sendiri maklum lah kalau kerja shift tu makan dia susah nak jaga. Lepas tu dengan kemudahan sekarang untuk membeli makanan, dengan ada Grab Food, ada Food Panda, so kita tak payah keluar pun makanan tu boleh datang kat kita. Jadi pihak KKM ada menyediakanlah satu modul yang dinamakan iFitter ni. Dia untuk membantu staff mencapai berat badan ideal lah secara sihat dan berkesan. Okey, sebab dekat luar sana ada bermacam-macam cara lain lah yang orang lain tunjukkan, shortcut yang di-share kan, tapi semua tu tak ada jaminan keselamatan. So KKM membuat inisiatif keluarkan satu modul ni secara holistik lah, melibatkan semua bidang daripada fisioterapi, dietitian, dan kita ambil jemput juga kaunselor untuk secara minda lah, supaya kita boleh menurunkan berat badan tu dengan efektif dan berkesan. Okey. So, objektif iFitter ni kita ada 2, secara umum dan secara khusus. Umumnya ialah untuk membantu staf lah menerapkan gaya hidup sihat dan mencapai berat badan ideal. Dan secara khususnya kita kalau boleh nak turunkan berat peserta 5% dalam masa 3 bulan dan juga 10% dalam masa 6 bulan. So kalau beratnya 100 kilo, kita target kalau boleh dapat turun 10 kilo dalam masa 6 bulan. Okey. Dan secara keseluruhan sekurang-kurangnya 30% dapat berjaya menurunkan 10% dalam masa 6 bulan tu. Cuma so far saya dah handle program pengurusan berat badan ni dah 3 tahun. Yang 1 dan 2 tu boleh dicapai, tapi yang nombor 3 tu yang tu agak sukar lah. Biasanya dalam 5%, 10% saja berjaya, yang berjaya turunkan 10% tu. Okey. So ini ialah daripada 43 orang peserta tu, kita dapati lebih kurang 10 orang atau 12 orang saja yang pernah join iFitter ataupun pengurusan berat badan sebelum ni lah. So untuk yang lain mungkin masih tertanya-tanya apa sebenarnya kita isi dalam program iFitter ni. Okay. So basically ada 5 aktiviti yang kita rotate lah. So program ni akan ada 6 minggu intensif
And then selepas tu kita akan buat semua peserta akan buat aktiviti secara sendiri. And then kita akan ada 2 penilaian lah. So waktu 6 minggu intensif ni, 5 aktiviti ni yang kita akan rotate. Kita akan rotate setiap minggu mengikut jadual yang saya sudah share dalam grup lah. Okay, mula dengan Aeron Dance by Coach Iza, kita punya PPK Megawati. Yang ni kita akan buat setiap hari Isnin di Dewan Sarjana lah, pada pukul 5 suku sampai 6 suku 6.30 macam tu. Yang ni kita terbuka lah, actually tak semestinya iFitter je, siapa-siapa staff yang free boleh join. Ini senaman kardio lah, bagus untuk siapa-siapa yang beginner, dia taklah terlalu intensif, taklah terlalu keras. And then hari Rabu, 2 minggu sekali kita ada buat sesi kelas pemakanan sihat. Yang ni akan dihandle oleh kita punya pegawai dietetik. Sebelum ni kita buat kelas di Dewan Seminar Jabatan Sajian, tapi untuk tahun ni kita buat secara virtual je lah. So semua orang boleh dengar, tak perlu datang ke hospital lah. Sambil dekat rumah, sambil on the way balik ke rumah daripada kerja pun boleh dengar. Yang ni penting sebab ilmu yang dietitian sharekan tu sangat-sangat penting. Okay. And then seterusnya ada kecergasan bersama fisio. Aktiviti kecergasan ni kita slotkan pada hari Khamis petang jam pukul 3 sampai pukul 4 di Dewan Serbaguna. Yang ini kalau PKP dah ditamatkan, kita akan buat secara fizikal lah di Dewan Serbaguna. So siapa-siapa yang free bawa baju sukan and pergi ke Dewan Serbaguna untuk join aktiviti kecergasan. Yang ni fisio selalu akan arrange beberapa jenis aktiviti yang berbeza lah untuk setiap sesi. Calisthenics, weight training, rock band ataupun macam kecergasan. Itu berbeza-beza lah. So setiap kali sesi tu tak akan ulang benda yang sama. Okay. Yang keempat ialah sharing session bersama Puan Jun, kita punya counsellor. Yang ni agak baru. Tahun lepas kita cuba buat tapi dapat dalam satu sesi saja. So tahun ni kita buat secara virtual. So hopefully dapat buat complete lah. Untuk kita buat setiap hari Khamis, bukan setiap lah, 2 minggu sekali hari Khamis 3 hingga 4 petang penggunaan secara virtual kelas lah. Yang ni pun kita harap semua orang boleh join lah di tempat masing-masing pakai handphone je. Puan Jun kita tarik Puan Jun untuk join aktiviti ni sebab kita tahu untuk pengurusan berat badan ni takkan berjaya kalau tak ada minda yang kuat lah. So itu atas pengalaman sendiri dan pengalaman rakan-rakan yang lain. Sebab tu kita rasa penting untuk ada pengisian dari segi rohani dan minda daripada Puan Jun untuk mengekalkan semangat. Dan yang terakhir, ini adalah optional, kita tak wajibkan lah. Siapa yang rasa mampu dan berminat boleh join hiking bersama Coach Jimmy dan juga Dr. Ken. Biasa kita buat setiap Jumaat. Yang ni memang bergantung pada PKP lah. Kalau aktiviti hiking dah dibenarkan, PKP dah ditamatkan, kita akan buat setiap hari Jumaat lah. Dan jam 8 pagi hingga 11 pagi. Kalau biasa memang Dr. Cat memang naik setiap minggu. Tapi bila untuk iFitter ni, kita akan cuba kumpulkan lah. Siapa-siapa yang nak join, kita minta nama dan kita akan kumpulkan. So bila ramai-ramai, lebih meriah lah. So kita tak terasa penat sangat mendaki tu. Okay. Ini aktiviti pendakian optional. Kalau siapa-siapa yang rasa berkemampuan boleh join. Kalau rasa tak berminat, ada orang tak suka kotor-kotor ni, dia nak indoor, dia nak buat aktiviti lain pun tak ada masalah. Okay. So semua aktiviti yang kita susun ni kita akan ambil kehadiran. Cuma kita taklah paksa untuk semua orang datang. Siapa-siapa yang ada masa ke lapangan boleh join. Cuma saya cakap rahsia peserta-peserta lain semua kejayaan dia orang banyak majoriti ialah orang yang memberi komitmen yang tinggi lah. So kalau join semua ni and then follow nasihat-nasihat daripada instructor, insyaAllah perjalanan untuk kuruskan badan tu akan lebih lancar. Okay. So selepas habis 6 minggu intensif tu, dia akan habis dalam 10 bulan 4, beberapa hari sebelum puasa. And then akan bulan 4
hujung bulan awal bulan 5 raya pula. So kita akan buat penilaian pertama ialah selepas raya lah, pada 20 Mei tu. So pada waktu tu sama ada kita akan panggil untuk semua datang ke Dewan Timbang ataupun kita buat timbang macam masa penilaian awal hari tu, datang seorang-seorang lah ke Dewan Kena Sejahtera. Bergantung pada PKP. Tapi kalau aktiviti khusus berhadapan dibenarkan, kita akan kumpulkan lah. Kita buat saringan dan kita buat sesi perjumpaan lah. Dan penilaian akhir pada 12 Ogos 2021, yang ni after 6 bulan. Yang ni yang kita nak tengok apa berat yang terakhir lah, yang dari selepas 6 bulan program. Okay. So pemilihan pemenang kita akan tengok daripada peratusan penurunan berat. Maksudnya tak semestinya orang tu turun 20 kilo, seorang lagi turun 15 kilo, yang 20 kilo tu menang. Dia kita kira daripada percentage. So lebih fair untuk semua orang lah. So kalau seorang tu 70 turun 7 kilo, dia dah 10%. Seorang tu turun 100 kilo, turun 7 kilo, kurang daripada 10% lah. So bergantung pada peratusan. Dan yang kedua ialah kecergasan. Yang ni bergantung pada PKP. Kalau ada, kita akan buat ujian kecergasan. Yang tu kita akan juga ambil markah lah. So tak semestinya kita nak orang tu turun berat saja, kita nak dia pun aktif dari segi kecergasan tu. Dan yang ketiga ialah komitmen lah. So kita tak nak ada peserta yang muncul hari ni, muncul balik bulan 8, tiba-tiba dah turun berat banyak. Kita nak ada dia join aktiviti kita, kita nampak ada punya komitmen, nanti kita akan pilih lah. Okay, so bulan 8 kita pilih bulan akhir, insyaAllah bulan 9 kita akan umum lah pemenang. Kalau waktu tu perhimpunan bulanan dah boleh buat, kita akan bagi hadiah semasa perhimpunan bulanan hospital. Okay. Hadiah pemenang untuk program iFitter ni sama macam tahun lepas, iaitu juara ialah RM500 tunai. Yang ini mengikut bajet daripada unit promosi kesihatan lah, yang telah diwartakan oleh KKM. And then naik juara RM300 dan tempat ketiga ialah RM150. So hadiah tunai semua. Nanti kita akan serah secara cash lah kepada pemenang. Okay. So habis untuk taklim perkenalan daripada program. Ada siapa nak bertanya soalan tak? Boleh unmute dan tanya soalan. Tak ada? Okey. Kalau tak ada, saya sambung pada sedikitlah berkenaan dengan diary pemakanan dan juga MyFitnessPal. Okey, semua orang dapat tak buku diary pemakanan masa lepas timbang hari tu? Dapat. Okey. So dah tengok dah dalam dia? Dah tengok. So buku diary pemakanan tu kita compile lah mengikut input daripada dietitian, daripada fisioterapi. Encik Ehsan kumpulkan, desainkan buku tu cantik-cantik untuk para peserta bawa balik dan baca nota-nota yang kita sediakan pada awal tu, dan juga isi diary pemakanan yang kita dah letak buatkan slot kat dalam tu. So kalau boleh bermula hari ni, ataupun kalau nak tunggu Isnin, bermula hari Ahad atau Isnin, tulis semua makanan yang kita makan daripada pagi, minum pagi, tengah hari, petang dan juga malam. Tak kisah, jujur pada diri sendiri, tulis sahaja apa yang dimakan. Contohnya kalau pagi ni saya sarapan roti 2 keping dengan telur goreng dengan sambal carrot aming 1 sudu. So semua tu tulis je dekat dalam tu. Nanti boleh ada ruang tu untuk tulis kalori, boleh terus kalori kat tepi tu. So completekan sampai dinner and then totalkan dekat bawah. So tak apa, tak ada masalah kalau awal-awal ni ada banyak benda-benda yang terlepas, ada banyak benda-benda yang tak sihat. Tak payah tipu. Benda ni untuk diri sendiri. Kita jujur dengan diri sendiri, kita tulis je apa yang kita makan. Sebab benda pertama
step pertama yang kita tekankan ialah rekodkan kita punya pengambilan makanan. So semua jenis apa yang kita makan, tulis je dalam diary tu. Dan tulis secara konsisten lah. Ada orang lepas makan terus tulis, ada orang sebelum tidur dia ambil buku tu and then dia recall balik, okay, sarapan makan apa, tengah dia makan apa, tulis satu-satu. Kalau tak tahu kalori pun tak ada masalah, tulis je. So kita tahu berapa banyak dah yang kita makan. Sebab kadang-kadang kita ni lapar je makan, boring je makan, rasa tak ada benda nak buat, makan. So kerana kita tak perasan berapa banyak sebenarnya yang kita dah masukkan dalam mulut tu. Okey. So yang kedua ialah ada di muka hadapan tu ada kita buat satu table berkenaan dengan berat. Kita letak 6 kolom lah kat situ. So yang tu kita nak setiap minggu tak kisah hari apa, terpulang masanya untuk datang ke Klinik Sejahtera dan timbang menggunakan timbang Klinik Sejahtera dan rekod dalam buku tu. So setiap minggu, kalau boleh ambil hari yang sama pada masa yang sama. So contohnya kalau saya dulu, saya akan pergi ke Klinik Sejahtera hari Isnin pagi. So dalam pukul 8, 8.30 tu saya akan timbang dan rekod. So saya buat benda tu konsisten. Almost setahun setengah saya buat benda tu dan kita boleh nampak dia punya pergerakan. So awal-awal dia turun, nanti dia naik, dia turun. Jangan, tips timbang ni jangan timbang setiap hari satu. Dia akan menyebabkan rasa stres. Bila kita pagi kita timbang turun, nanti petang kita timbang dan naik balik. So kita jangan buat macam tu. Buat timbang seminggu sekali. Okay. Dan yang kedua, timbang menggunakan timbang yang sama. So kalau suatu kita sarankan timbang di Klinik Sejahtera. Timbang Klinik Sejahtera tu dia kita dah calibrate lah. So insyaAllah dia punya timbang tu accurate. So bila kita timbang pada penimbang yang sama, barulah kita tengok ada penurunan. Kan kalau berbeza-beza, nanti kat rumah kita timbang turun, nanti pergi kat sana timbang naik. Jadi boleh menyebabkan stres. So timbang menggunakan timbang yang sama. Okey. Sini saya dah sentuh sikit berkenaan dengan aplikasi MyFitnessPal. Okay, MyFitnessPal ni macam diary juga, tapi versi digital lah. Semua orang boleh install dalam handphone. So diary tu boleh dibawa ke mana-mana dalam handphone lah. So kita boleh key in kan kita punya berat, kita boleh key in kan kita punya makanan. So dia automatik boleh kirakan kalori lah, berapa banyak yang kita makan setiap hari. Dan kalau kita ada exercise, kita boleh masukkan exercise dan kita boleh tengok berapa kalori yang kita bakar satu hari. Dia tak accurate, tu cakap awal. Sebab kadang-kadang kita ada tendensi untuk underestimate. Contohnya, sebenarnya kita makan satu pinggan besar, tapi kita letak dalam apps tu sepinggan kecil. So kita jangan tertipu dengan nombor-nombor tu. Tapi dari segi rekod, dia bagus, mudah. Sebab makanan-makanan Melayu, makanan-makanan Malaysia ni ada banyak dekat situ. So tak ada masalah lah untuk key in kan data. So tak kisah, terpulang pada masing-masing. Kalau nak secara konvensional, secara manual, boleh isi pakai diary makanan. Kalau suka yang kat apps, tak suka pegang buku tu, boleh isi dekat MyFitnessPal. Okay. So siapa-siapa kalau ada masalah nak install MyFitnessPal ni, boleh PM saya je nanti ataupun jumpa saya dekat UKA. Okay, nanti kita bantu. Alright. So sini saya share sedikit aktiviti-aktiviti fitter yang lepas dan juga pengurusan berat badan lepas. Tahun lepas kita berjaya buat dalam 2 minggu saja aktiviti sebelum PKP start pada bulan Mac tu. So ni saya ambil gambar yang lama-lama sikit lah. So bermula dengan kelas aerodance. Ini gambar 3 tahun lepas lah. Nampak tekat sebelum dia slim sekarang. Ni kita akan buat di Dewan Sarjana. Yang depan tu kita punya coach. Ini ialah pendakian Bukit Moh. Ini pun gambar lama, 3 tahun lepas. Kalau PKP tamat, insyaAllah kita akan bermula baliklah aktiviti ni. Jangan risau, siapa-siapa yang beginner, siapa-siapa yang tu kita akan bantulah. Tapi kalau ada masalah tulang belakang ke, masalah sendi ke, kita tak galakkan lah. Pastikan tahu diri sendiri tu tak ada masalah kesihatan. Tapi untuk first timer memang kita akan bantu. So, kita punya Encik Ehsan pun dah berjaya sampai dekat Bukit Moh tu, walaupun muntah 3-4 kali. Okay.
Ni ialah sesi kelas santai petang sama pegawai dietetik. Tengah-tengah tu ialah kita punya coach Ken, Cik Leong Sim Ken. Ni kita buat dekat bilik seminar Jabatan Sajian lah. Biasanya petang-petang tu kita duduk bersila kat situ and then Cik Ken ajar. So tahun ni kita buat secara virtual. Kelas santai ni menariknya sebab kita bersama-sama dengan orang yang nak kurus. So kita share goal yang sama. So kita tak rasa segan, kita rasa bersemangat bila tengok orang lain sharekan dia orang punya makanan, orang lain sharekan dia orang punya journey. So kita jadi bersemangat lah untuk teruskan perjalanan tu. So ini walaupun saya dah habis, saya join 2018. So 2019, 2020 bila saya free, saya still join juga. Sebab ilmu yang Cik Ken dan juga dietitian yang lain sharekan ni actually sangat-sangat berguna lah. Dan kita akan pakai seumur hidup lah. Untuk next ni sila join dan boleh dengar apa yang pegawai dietetik sampaikan. Ini adalah sesi kecergasan bersama fisioterapi. Yang ni sebelum ni kita buat dekat Dewan Sarjana. Untuk tahun ni kalau PKP tamat, kita akan buat di Dewan Serbaguna lah. Sana walaupun lebih kecil tapi open air lah. So lebih berangin kat sana. So nanti kita kalau PKP tamat, kita boleh dibenarkan untuk buat, kita akan maklumkan lah dalam grup. Okay. So apa jenis aktiviti yang ni yang tunjuk PIS tu ialah kita punya Puan Adibah lah, Ketua Unit Fisioterapi. Dia pun akan memberi jadi instruktor untuk program tahun ni. Okey, ni ialah cadang kita punya plan penamat program iFitter tahun lepas, tapi tak berjaya disebabkan oleh PKP. So kita doa tahun ni kita dapat buat. So kalau semua orang rasa berkeyakinan, kita akan arrange satu trip untuk membuat pendakian di Gunung Datuk. Yang ni dia pendakian yang agak ekstrim lah. Kalau tengok gambar belah kanan tu, tapi dia punya view dekat atas tu berbaloi lah untuk apa usaha yang kita buat. Okay, so doa banyak-banyak, semoga PKP reda supaya kita dapat buat aktiviti ni pada akhir program ni lah. Kita plan pada akhir bulan 4, awal bulan 4 sebelum puasa tu kita buat. Okay, kalau tak berjaya PKP sekitar tamat, kita postpone lah. InsyaAllah tak lari gunung dikejar. Okay. So ni saya share juga pemenang tahun lepas, iFitter 1. So ni ialah Johan, kita punya PTK Fauzia binti Mak Jonet, berjaya turun lebih kurang 15.2 kilo sepanjang program tu. Ini gambar sebelum dan selepas. Kita boleh tengok dia punya perubahan dia, memang nampak obvious lah. So ini Johan lah, Johan tahun lepas. Okay. Ini Cik Rashid kita, naib Johan, berjaya turun 13.3 kilo sama dengan 16.1%. Ini siapa yang kenal lama Cik Rashid boleh nampak perbezaan lah. Sekarang memang turun muda 20 tahun lah daripada umur sebenar. Dan ini adalah tempat ketiga, program farmasi, Puan Syamimi Mak Saleh, berjaya turun 8.2 kilo sama dengan 11.14%. Okay. So tahun lepas lebih kurang 5 orang lah berjaya turun lebih daripada 10%. Dan lebih ni lah top 3 lah. Okay, so saya nak share ada 2 video berkenaan dengan daripada bekas peserta. Harap semua dapat info daripada mereka. First kali daripada Cik Rashid. Tak dengar suara pun.
Sekejap. Tak dengar? Mana tadi video ni? Akan. Hai guys, Assalamualaikum. Okey, boleh dengar tak? Salam sejahtera. Ini saya perkenalkan diri saya, saya Muhammad Rashid bin Zainal, peserta iFitter 1.0. Okey, saya nak ucapkan tahniah dan syabas kepada semua peserta iFitter 2.0. Dengar tapi perlahan. Dia memang tak kuat sangat. Hanya mereka yang berani saja. Tak apa, ni pendek je. Nanti ada satu lagi video. iFitter ni. Okey, cuma suka saya kongsikan di sini. Apa, nanti video ni kita akan share, nanti boleh dengar balik kemudian. Bila kita join iFitter ni, kita akan dikelilingi oleh fasilitator yang berpengalaman. Pengalaman dari segi cara jaga pemakanan yang baik, cara senaman yang betul, cara portion dalam makanan nak kira macam mana, dan banyak lagi sebenarnya. Jadi dekat sini Dah lah, dia kena pakai. Kalau kawan-kawan semua tak gunakan peluang yang ada ni, memang saya rasa sangat-sangat okey. Okey, macam saya sendiri pun actually bila kita buat dari sendiri, kita tak tahu adakah apa yang kita buat tu betul, senaman yang kita buat betul ke tidak, cara kita nak portion makan tu betul ke tidak. Jadi benda-benda itu sebenarnya sangat membantu dalam proses untuk kita menguruskan berat badan, dan lebih tepat lagi cara pengambilan makanan yang tepat. Okay, jadi kat sini saya cuma nak ucapkan semoga semua peserta pada kita 2.0 ni semua sukses, dapat turun berat badan yang lagi awesome. Macam saya sendiri pun yang lepas saya dapat turun dalam 13 kilo, almost 13 kilo untuk iFitter, dan saya buat sendiri 8 kilo. So total actually kalau ikut sekalian almost 21-22 kilo. Okay, so guys, all the best, kuatkan semangat, berpuasa, dan kalau boleh tinggal gula tu yang terbaik. Okay, saya pun dah tinggal gula sekarang. Okay, cuma kadang-kadang kita biasalah dalam proses menjaga pemakanan betul ni, susah nak habit kita lepas. Tapi jangan pernah putus asa. Itu saja saya nak beritahu. Jangan pernah putus asa, sentiasa positif. Dan satu lagi tips saya suka simpan baju-baju lama supaya saya ada effort untuk usaha pakai baju baru. So sama kita. Okay, all the best. Kita iFit and right. Assalamualaikum. So Encik Rashid sharekan tips satu yang nak kurangkan gula, dan yang kedua dia simpan baju-baju yang kecil dia yang lama untuk dia target untuk pakai semula lah. So selalu kita semua orang pun ada kan baju-baju masa zaman anak dara, zaman-zaman sebelum kahwin. Simpan, gantung dekat depan pintu, jadikan sebagai pembakar semangat. Okey, ni ialah yang kedua. Last lah kita daripada bekas juara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Dr. Rosaina binti Senan, pakar perubatan transfusi HPSF. Saya join Kospen pada tahun 2019. Masa tu saya baru menghabiskan program master sebelum ni di Kuala Lumpur. Saya bermula dengan Kospen dengan berat seberat 87 kg masa tu, masa hari pertama join Kospen. Dan berat yang terendah yang saya pernah capai adalah 72 kg lah. Itu mengambil masa tempoh lebih kurang dalam masa setahun
untuk turun sebanyak lebih kurang dalam 15 kg. Semasa permulaan join course band, masa tu yang first kali yang saya diingatkan adalah untuk kita mencari apa sebenarnya key factor lah untuk kenapa sebab kita nak turun berat badan ni. Setiap orang ada sebab yang tersendiri. Kalau untuk saya personally adalah saya suka join kawan-kawan pergi hiking. So bila pergi hiking dengan berat yang agak berat, so agak sukar untuk saya keep up dengan my friends. Masa mula-mula saya set target untuk short term, hanya dalam tempoh 6 minggu masa tu. Facilitator bagi dalam tempoh 6 minggu berapa kita nak turunkan berat kita. So saya set masa tu daripada 87 kg, so saya set untuk turun 7 kg dalam masa 6 minggu. 6 minggu adalah so maksudnya dalam seminggu tu lebih kurang 1 kilo lebih lah untuk saya capai. Dan sebenarnya bila dah go through the process, tak susah sangat lah untuk kita capai target tu. It's macam doable lah, that's target. Penyeraan kalori is very important and kita kena tahu berapa actually kalori keperluan seharian kita, and make sure kita ambil seharian tu tidak melebihi daripada kalori yang diperlukan oleh badan kita lah. Dan yang kedua, selain daripada kita perlu tahu tu, kita perlu rekodkan pengambilan makanan seharian lah. Because with record tracking dengan apa yang kita makan, berapa kalori yang kita ambil, dan kita akan tahu okay, hari ni aku dah terlebih berapa kilokalori, hari ni aku ada extra berapa kilokalori. So that's how we kita go along the journey tu. Based on pembacaan saya dan juga paper yang dan juga ilmu yang dikongsikan oleh ni, pengiraan kalori itu sangat penting, dan rekod itu adalah salah satu faktor yang membantu untuk kita konsisten untuk keep track. Lagi satu adalah bila kita bercakap tentang nak kurangkan kalori, it's about to cut sugar. It is totally zero sugar in our intake. So macam nak kurangkan gula ni memang sangat susah lah pada permulaannya, especially saya tak nafikan lah, bukan untuk siapa-siapa, saya sendiri pun macam susah nak mulakan. Sebab rutin harian saya adalah saya akan makan, saya akan minum dengan mulakan sarapan dengan Milo. So Milo dan letak susu, so it's memang high sugar intake. So apa saya buat adalah slowly, jangan cut abruptly. Kita cut slow, and then bila dah lama barulah kita kepada sugar free. Mula-mula kita kurangkan. Kalau dulu minum susu tu kita tukarkan kepada daripada susu pekat kepada susu segar. So macam that's macam manalah kita substitute ataupun kita kurangkan, and at last kita akan berjaya lah untuk avoid sugar dalam kita punya makanan seharian. Daripada segi cabaran pula, memanglah dia ada naik turun. Dia tak akan proses penurunan berat badan ni, dia tak akan turun cantik macam graf turun je. Dia akan ada zigzag dia, macam turun, lepas tu dia akan static sekejap, and then ada masa dia akan naik balik. So that's how kita tackle that things lah. And another challenges yang saya rasa adalah bila kita dengan kawan-kawan, bila kita dengan family, kita nak makan makanan, bila kita keluar, kita travel, that's how we need to balance lah. Janganlah pula sebab kita diet, kita terus tak join aktiviti sosial dengan member-member semua kan. Saya rasa tu je, nanti panjang sangat pula. So good luck to all participant. Semoga berjaya mencapai target masing-masing. Assalamualaikum.
Okey, so tu dari dua perkongsian lah daripada bekas juara 2019 dan juga naib juara 2020. Apa So secara kita kalau kita rumuskan actually 3 tips yang diorang sharekan tu adalah almost benda yang sama. Satu ialah kita kira kalori pemakanan kita seharian, kita rekodkan kita punya apa pemakanan yang kita buat, dan yang ketiga ialah kita kurangkan kalori dengan cara potong gula. Itu nanti macam mana nak buat secara detail, apa step-step dia, itu nanti kita akan dapat sepanjang program ni lah daripada dietitian, daripada fisio, daripada instructor-instructor yang lain. Okay, so kita dah nak hampir penamat. Saya share sikit kata-kata semangat. So hari ini mungkin akan jadi langkah yang bersejarah lah untuk siapa peserta yang akan berjaya nanti. Tapi pastikan semua orang yang menyertai program ini akan berterima kasih pada diri sendiri yang datang untuk program pada hari ini, yang dengan apa insyaAllah dengan niat dan usaha pada hari ini dapat mengubah hidup kita jadi orang yang lebih sihat, jadi orang yang lebih tenaga. So untuk membuat kerja, untuk membuat ibadah, so cari reason kenapa nak kuruskan badan, kenapa nak jadi sihat. So dan kalau dah ada reason tu, pegang pada benda tu dan teruskan usaha. Okay, so tak kisah kalau perjalanan perlahan, sebab ada je yang ambil masa dah join 2-3 tahun program, kali keempat baru berjaya. Tak ada masalah, kita akan tetap bantu, dan kita sebagai coach dan instructor tak pernah jemu lah untuk memberikan bimbingan dan nasihat kepada para peserta untuk terus turunkan berat badan. Okay, dan kalau rasa give up, kalau rasa stres, rasa nak berhenti, fikir balik kenapa kita start, fikir balik kenapa kita join program ni pada hari ini. So insyaAllah dapatkan balik semangat tu dan kita akan berjaya lah. Okay, so ini saja taklimat program pada pagi ini. Kalau ada siapa-siapa pertanyaan boleh bertanya dalam grup, ataupun kalau segan boleh jumpa mana-mana coach Ivita yang ada dekat dalam ni lah program.